ialah orang yang berjual beli, penjual atau pembeli. Biasanya dalam buku fiqh yang pertama ialah al-sirah atau ijab dan qabul atau offer and acceptance. Tapi saya akan ikut susunan yang ada dalam buku Sahih Samahah. Jadi yang pertama ialah orang yang berjual beli, dan yang kedua ialah lafaz atau as-sirah, dan yang tiga barang yang ditukar dalam jual beli, itu sama ada wang dengan barang ataupun barang dengan barang. Dalam semua buku fiqh dinyatakan secara umum bahawa orang yang berjual beli mestilah mempunyai kelayakan atau dipanggil al-ahliyah, keahlian. Maknanya secara umum dia mestilah aqil, baligh, dan bijak dalam melaksanakan jual beli, yakni tidak safih. Dan tidak ada halangan bagi aqid, orang yang menjual beli ini. Contoh halangan, misalnya dia aqil, baligh, tapi akalnya itu tidak cukup sampai ke taraf yang dianggap sebagai bijak untuk melaksanakan akadnya sendiri dan terpaksa mendapat kebenaran daripada wali, ataupun dia sakit, dan apa jua perkara yang dipanggil al-awarid, sama perkataan dengan al-arid lisukun dalam tajwid, yakni ada halangan terhadap kehendaknya untuk melakukan akad, walaupun pada asalnya dia layak, iaitu ada ahliyah, tapi ada halangan yang menyebabkan dia tidak layak. Yang kedua, orang yang nak melakukan akad itu mesti ada kuasa syar'i atau dipanggil al-wilayah. Jadi wakil yang nak beli lembu untuk kita itu ada tak kuasa syar'i? Ada. Sebab orang yang nak membeli lembu itu layak dari segi syarak, kemudian dia transfer haknya itu untuk membeli sendiri kerana dia tidak mampu sebab keadaan, mungkin dia hantar perwakilan melalui WhatsApp misalnya, ataupun dia datang sendiri tapi dia tak mampu atau susahlah untuk pergi sendiri beli di tempat penjualan lembu, so kita hantar seorang wakil yang layak. Jadi dia yang layak atau ada ahliyah ini akan memberi perwakilan untuk membeli lembu itu baginya, dan dengan syarat-syarat yang saya akan ceritakan sekejap lagi. Maknanya wakil itu juga mestilah mempunyai kelayakan untuk membeli, dan pembeli asal itu layak untuk membeli apa-apa yang nak dibelinya, termasuk lembu dengan sendirinya, tetapi oleh sebab keadaan dia terpaksa memberi perwakilan kepada orang lain untuk membeli bagi pihaknya. Jadi selepas al-aqid itu selesai, iaitu orang yang akan berjual beli atau wakilnya bagi pihak orang yang nak membeli atau menjual, perkara yang penting dalam fiqh disebut as-sirah, yakni ucapan ijab dan qabul untuk membolehkan sesuatu akad itu, apa jua akad, bukan saja dalam muamalah, dianggap sah di sisi syarak atau fiqh muamalah. Jadi
ijab dan kabul ini tidak mestinya dalam bentuk ayat atau susunan perkataan tertentu, tapi sekadar ia jelas memenuhi kehendak akad tersebut. Contohnya, kalau yang formal dalam aku belilah daripada kamu lembu ini dengan RM600, aku jual, itu formal. Okey, tapi kalau dia kata ambillah RM600, saya setuju, itu dah madai. Tidak semestinya dalam bentuk formal. Okey, tak perlu abi'uka hadha bikaza wa qabiltu misalnya dalam bahasa Arab. Jadi bahkan menurut pendapat ulama ada lagi satu kaedah yang dipanggil at-ta'aqud bil af'al atau bil mu'atah. Ya, ini berjual beli tanpa apa-apa ucapan atau kata-kata, asalkan tujuan itu jelas. Apa contohnya? Di dalam pasar raya, jadi barang itu jelas, ada tertulis jenisnya, timbangannya dan harganya, dan wakil tuan punya supermarket, cashier pun tahu. Jadi kita bawa apa-apa ke kaunter dan terus bayar dan keluar mengambil barang itu sampai bayar tanpa berucap sepatah pun. Itu dibolehkan dalam hampir semua mazhab kecuali mazhab Syafi'i, tetapi akhir-akhir ini mazhab Syafi'i pun menerima yang akad jual beli secara mu'atah itu sah. Sebab itulah tok-tok guru bila ada supermarket, orang tak lagi kata aku jual aku beli. Sekarang ni apa orang Islam jual beli tak ikut syarat, sebenarnya boleh. Kalau tidak tentulah tuan-tuan guru kita akan betulkan. Okey. Kemudian adakah dalam supermarket sahaja? Dia mengikut adat lah. Contohnya kalau di Pakistan lah pengalaman saya. Jadi pada hari Korban itu dipamerkan lembu di penuh padang dan diletakkan harga. Okey, kalau diletakkan harga, kalau tak letakkan harga, then bolehlah macam biasa tanya berapa, tapi kalau diletakkan harga, kita bagi berapa rupi dan itu dah sah. Tak semestinya ada ijab dalam bentuk perkataan. So itu ijab dan qabul dengan apa tadi? Perkataan atau dengan action atau dengan writing, dengan penulisan. Jadi mungkin orang bisu, jadi kalau sekiranya penjual itu memahami bahasa lil akhrah untuk orang bisu, bolehlah. Kalau tidak, dia tulislah, boleh. Okey. Ataupun bahasa isyarat untuk orang bisu, ada sekolah orang bisu. Lagi satu apa? Isyarat, action, bahasa bil kalam, dan juga penulisan. Ada 4. Yang ini bil kalam, penulisan, undang-undangnya sama dengan pertukaran perbuatan atau action dalam supermarket. Kemudian beli isyarah untuk orang bisu. Tapi orang bisu lebih mudah kalau berbuat dengan penulisan, insya-Allah. Jadi apa yang nak ditulis dalam apa atau nak diucapkan dalam ijab dan qabul, dia bergantung kepada kehendak kita. Kalau setakat hanya untuk membeli lembu, okey, untuk membeli lembu lah. Kalau lebih daripada itu, jadi kita nak wakilkan bukan saja untuk membeli lembu, tapi lepas itu untuk menguruskan pembawaan lembu balik ke tempat yang dikehendaki, mana penghantaran lembu tu, penyembelihan lembu, pembahagian daging dan lain-lain lagi. Jadi kalau dalam akad itu semuanya telah disebut, tak apalah, tak payahlah. Maknanya wakil atau entiti yang diwakilkan oleh surau tu boleh. Tak perlu lagi dia orang yang ada satu persetujuan untuk mewakilkan, sebab sudah sah. Jadi entiti itu daripada akad tadi sudah boleh melakukan semua pengurusan, termasuk mewakilkan kepada orang yang menyembelih
dan juga membahagi-bahagikan daging dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya orang yang berkorban tu ada di situ, tak salah lah kalau dia mewakilkan, tak apalah aku ada di sini, aku akan mewakilkan penyembelihan ni kepada orang yang akan menyembelih lembu ini. So itulah caranya. Jadi saya tengok dalam akad yang dibuat dalam korban ke Komputer itu begitu jelas. So okey lah. Maknanya dan tahun lepas saya ada buat urusan sikit dalam berapa orang saya tak ingat dah. Ingat 10 lebih. Jadi bila sampai di sana, jadi kumpulan yang sama-sama membeli lembu itu akan ditulis namanya dalam kad. Jadi orang yang menyembelih pun tahu, tapi sebenarnya niat kata semua orang yang hak atas lembu ni sudah memadai. Jadi tujuannya dia nak ambil fotograf, hantar WhatsApp kepada saya, ini lembu kamu yang telah disembelih di kampung ini, dan nama-nama share. Ada seorang tu dia tak ada nama, saya cek balik rupanya tak cukup 7 orang, dia share dengan kumpulan lain. Jadi jelas lah, tak ada apa. Okey. Dan juga pembahagian. Okey. Pembahagian tu macam mana? Adakah semestinya dibagi seorang sekilo atau 2 kilo? Itu menurut keadaan lah. Okey. Itu tidak menjadi mesti. Cuma orang yang ada share dalam korban itu, dia tidak boleh mengambil lebih daripada 1/3. Tapi kita ni yang biasa makan daging sepanjang tahun, tak payah niat untuk makan gearbox puas-puas. Sepatutnya lah kita ambil sikit sudahlah. Kecuali lah 1/3 itu kita nak buat kenduri kan, jamu jiran-jiran atau ada saudara datang. Kalau tidak, kita ambil setakat yang patutlah. Sekilo, 2 kilo dan sebagainya. Okey, sekali lagi boleh tanya soalan, saya akan teruskan dulu. Lagi satu masalah, kalau sekiranya kita sudah mewakilkan kepada pihak surau, okey, jadi dia ada 2 jenis perwakilan. Yang pertama dia panggil perwakilan mutlak. Yang kedua muqayyad. Jadi kalau sekiranya nak suruh seseorang atau entiti yang mewakili surau, kamu mesti beli lembu untuk korban ni kepada aku yang gemuk sekurang-kurangnya sekian kilo. Boleh? Tapi adakah surau boleh melaksanakan? Kalau boleh, alhamdulillah. Okey. Ataupun dia nak tunjuk sendiri, dia pergi tempat penjualan tu, ini aku nak tanda, boleh ambil RM1,000 dia kata. Tak apa. Okey, maknanya untuk kemudahan, kalau kita tak nak melalui semua kesusahan itu, kita wakillah kepada pihak surau. Saya nak ingatkan satu entiti tadi saya sebut ialah dalam bahasa fiqh dipanggil asyakh al-i'tibari. Kalau macam kita ni dia panggil asyakh at-tabi'i, maknanya orang betul, orang tabi'i, orang sungguh yang mewakili surau. Itu dia wakil orang, tapi kadang-kadang mewakili satu perbadanan surau universiti yang disebut asyakh al-i'tibari. Jadi pihak surau boleh melakukan akad sebagai asyakh al-i'tibari dan memberi kuasa melaksanakan akad itu kepada orang biasa. Okey, misalnya CEO universiti kan dan sebagainya. So memang boleh, insya-Allah. Tak sebenarnya pengurusi, tapi sesiapa juga yang diberi authority oleh surau untuk menjadi wakil surau untuk melaksanakan apa jual beli termasuk korban. So apa yang saya nak sebut tadi, ni pasal lembu. Okey.
Yalah, kalau boleh kita nak yang elok lah. Tapi dalam satu kes bukan di surau ni, di surau lain dalam Bandar Baru ni. Jadi dia komplain, macam mana orang yang belum aku, sebab dia ikut yang mana satu aja, ikut giliran, dia dapat yang gemuk, aku dapat yang kurus. Jadi itu bukan matlamat yang utama. Ialah kalau boleh kita beli sendiri, macam di Pakistan. Jadi orang kaya tu dia akan pusing mencari lembu yang paling gemuk, yang besar dan mahal, kerana dia ada duit. Bolehlah. Boleh, kita boleh buat macam tu. Atau pergi ke tapah. Tapah biasanya dia orang korban dengan kerbau. Masya Allah, besar tu. Pergilah, sewa satu lori. Tapi untuk mencapai matlamat kita ialah pengurusan jual beli, penghantaran, dalam pengurusan itu dilakukan menurut syarak. Dan insya-Allah ganjaran itu bukanlah sahaja kepada eloknya binatang itu, ya, asalkan binatang itu memenuhi kehendak, iaitu cukup umur, tidak cacat dan sebagainya. Kerana dalam surah Al-Hajj ayat 37, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Maknanya manfaat yang kita dapat daripada korban bukanlah sahaja elok gemuknya lembu itu, tetapi keikhlasan kita melakukan korban ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Sepanjang tahun kita dah makan puas. Okey. Kemudian pada hari raya korban ini kita berkorban sedikit daripada wang atau harta kita untuk memberi peluang kepada orang yang tidak bernasib baik untuk merasa daging. Misalnya di Kampuchea tu raya korban lah, walaupun masa lain itu ada, tapi itulah masanya. Misalnya di Mahat Tahfiz tu, semua lembu tu kebanyakan disimpan untuk makanan anak-anak di Mahat Tahfiz. Jadi ada ustaz tu bagi tahu satu ketika lauk tu habis, daging habis. Dia kata kamu semua terpaksa baliklah sebab tak ada makanan. Jadi kalau kita korban di sana, masya-Allah, cukup daging atau lauk mereka untuk berapa lama, masya-Allah. So balik kepada ni, tidak semestinya kita bagi seorang sekilo atau 2 kilo. Cuma kalau kita bagikan sekilo 2 kilo, lebih ramai yang dapat. Okey. Dan adakah kita mesti bagi orang yang layak menerima zakat? Ya, sepatutnya begitu. Tapi dibolehkan kita memberi hadiah kepada jiran walaupun dia tidak layak menerima zakat. Boleh dipanggil hadiah. Kemudian, bolehkah kita bagi hadiah lebih sikit kepada orang yang bekerja? Boleh. Dan dia pun tak minta. Ada budak yang bekerja, rajin dia bekerja. Lepas bekerja dia terus balik. Orang pun tak sempat nak tengok, nak bagi. Dia pun dia selalu makan daging. Okey? Jadi kalau sebenarnya hasrat pihak pengurusan yang menjadi wakil kepada orang yang membuat korban tu nak bagi 1, 2 itu tak apa, tapi bukan sebagai upah. Kerana daging korban tidak boleh diberi upah. Misalnya, okey, untuk penyembelih bagi kepala, tak boleh. Okey? Kalau kita nak upah dari awal, kamu sembelih untuk kita seekor sekian banyak, tidak termasuk dalam korban tadi. Itu boleh. Tapi tidak boleh dibuat sebagai upah. Maknanya kalau nak bagi lebih kepada orang yang bekerja itu tak apa. Dan dia pun tidak sepatutnya ni kalau dia nak dalam hati tak apalah kot. Tapi kalau dia harap tiba-tiba orang bagi sebungkus dia kecewa, tak boleh lah. Tak sepatutnya begitu kan. Jadi itulah. Semoga kita akan melaksanakan korban kali ini dengan lebih puas hati kerana kita lebih faham apa maksudnya. Saya kata tadi wakil. Okey, kalau wakil surau dia nak ambil upah dan dia bukan wakil lagi dari segi fiqh, dia adalah pekerja yang diberi upah. Okey. Tapi kalau pihak pengurusan nak bagi kepada sesiapa pun, bahkan katalah kita banyak sangat daging, kita buat 50 ekor ataupun 30 ekor dan tak ada orang yang layak menerima banyak. Jadi katakan seorang hamba Allah dia memang miskin. Jadi kita boleh bagi seekor tu dekat dia kalau kita mau.
Kemudian itu haknya, dia boleh jual, dia boleh simpan macam kita bagi dekat Kampuchea. Bukan sebenarnya satu bungkus. Cuma orang yang berkorban itu tidak boleh mengambil lebih daripada 1/3. So itu saja. So okey, saya pergi kepada yang yang pertama orang yang berakad, yang kedua sirah, yang ketiga barang itu. Jadi kita dah campur dua-dua tu sekali. Jadi sirah itu jelas dan dia ada syarat-syarat tertentu dalam sirah atau ijab dan kabul ini, iaitu yang pertama dia panggil wuduhu